Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan macam biasa, saya akan pergi ke rumah adik saya pula pada hari ini untuk memasang minyak dia, untuk servis kereta dia lah. Dia nak tukar minyak hitam, minyak enjin dan juga minyak gearbox dan oil filter, dan ada beberapa lagi barang yang hendak ditukar. So kita akan pergi ke rumah dia lah. Ini sekarang saya berada di Ceras. Dari rumah saya akan pergi ke rumah dia di Lengging. Okey. Kita akan sambung lagi bila kita sampai di Lengging nanti. Alright, kita baru saja sampai di kawasan Pekan Semenyih. Okay, nampaknya kita masih jauh lagi untuk sampai ke Lengging. Kita baru saja sampai di Bukit Broga. Ini dia Bukit Broga. Okay, dekat dalam ni. Ini kawasan Bukit Broga lah. Ini semua kita berada di sepanjang jalan Bukit Broga. Ini dia. Alright guys, kita dah masuk ke persimpangan dekat sinilah dia kawasan rumah adik aku. Kita dah sampai Lengging. Tapi kat mana nama tempat ni pun saya tak tahu. Yang saya tahu ni kat sini Lengging je lah. Nampak suasana kampung dia dengan jalan yang sangat kecil, so kena pandu sangat berhati-hati dengan jambatan yang hanya muat satu kereta je. Ini kalau ada kereta selisih ni memang tak tahu nak buat apalah. Seorang kena mengalah ke belakang tu lah. Sebab jalan dia amat sempit. So kalau ada kereta berselisih kat sini memang leceh sikit. Dia orang terpaksa ke tepi sini. Kita dah sampai. So kita dah sampai dekat sini. Okay, hari ni kita nak buat kereta ni lah. Ini kereta yang kita nak buat hari ni, Proton Wajah Campro. Ini kita nak buat. So kita akan ambil kunci dia dulu dekat adik saya lah. Alright, owner kereta ni kata kereta ni dia ada macam-macam masalah lah. Tapi dia masalah yang tak berat-berat lah. Contohnya macam lampu dia ni mati, macam dia ada overheating. Itu bila dia jalan jauh buka aircon dia overheat. So benda ni rasanya saya dah check, kipas dia ni pun okey, kipas yang ni pun okey. Ni radiator punya kipas, ini aircon punya kipas dah okey. Tapi saya tengok tadi, saya cek sampai dia saya cek dulu, dia punya ni dah tak ada air. Sebab itu hari dah overheat, dia lupa nak taruh. So tak apalah, sebab dia tak teruk sangat. Air pun dah berkarat, so nanti kita akan buat flush lah. Dan sekarang ni kita dapat lagi satu ni dia punya relay kipas aircon tu ada masalah. Dengan cover dia dah hilang. So tengok, kita goyang sini, kat sana dia hidup. Kita goyang sini, kat sana dah hidup dah. Padahal enjin kita off ni. Enjin off tapi dia hidup. Bermakna dia punya relay rosak. So kita dah ada relay yang baru. Ini relay. Kita akan tukarkan lah. Kita cabut dulu relay yang lama. Okay, ni relay dia dah hilang, cover dah terpopek. Aduh, jatuh, tak apa. Okay, kita pakai relay yang baru lah. Okay, kita masukkan. Okay, dan masalah pun selesai. Dah tak hidup dah. Walaupun kita dah masukkan relay, tapi dia tak hidup. Kalau relay lama tadi asal sentuh je, dia hidup. Tapi bila enjin berjalan, buka aircon, dia akan melibatkan overheating lah. Sebab kipas ni pun tak on juga. Mungkin ada salah satu sebab dia punya relay yang ni. So relay ni pun kita dah tukar juga. InsyaAllah masalah dah selesai. Okay, kita akan pergi ke yang berikutnya. Sekejap lagi kita nak tukar minyak hitam dulu. Tapi sebelum tu kita tukar lampu dulu lah. Yang mana-mana yang senang dulu kita buat. Nanti baru kita tukar minyak enjin dengan minyak gear dia. Lepas tu baru kita buat flushing radiator. Okay, untuk lampu dah siap. Tadi ada masalah lampu rendah mati, yang sebelah sana lampu tinggi mati. So sekarang ni kita dah tukar semua mentol. Lampu ni dah hidup, lampu ni pun dah hidup, lampu ni pun dah hidup, ni dah hidup, semua hidup. Lampu tinggi hidup, lampu rendah pun hidup. Kita dah tukar lah, masalah lampu dah selesai. Sekarang baru kita akan tukar minyak enjin dan juga minyak gear. Okay, untuk lampu Proton Wajah ni, tak kira lah yang sini ke yang sini, dia pakai lampu H1. Kalau siapa yang tak tahu Wajah pakai lampu jenis apa, ni H1 ya, H1. Alright. Kalau nak lagi baik, kita pakai jenama ni lah, Bosch H1. Dia terbaik, tahan lama. Alright. Kita akan tukar minyak enjin dulu, baru kita tukar minyak gear. Okey, sekarang kita nak buka dia punya ni oil drain dia. Lepas tu kita tak ada dia lah, dan kita akan tukar oil filter dia sekali. Okey, kita longgarkan dulu. Okey, bila dah longgar,
Kita tadah jangan tak tadah. Kalau tidak nanti kita akan mandi dengan minyak. Okay, kita buat pelan-pelan. Okay, kita standby untuk tadah. Dia punya ni ada leaking sikit, so nanti kita akan taruh sedikit gasket lah. Ni wajah Kempro, okay, wajah Kempro. Mungkin dia akan berbeza dengan wajah MMC, tempat dia punya oil drain dia kadang tak sama. Untuk wajah Kempro dekat sini lah, samalah macam Saga BLM FL yang Kempro punya ni. Ini Saga pula wajah Kempro manual. Untuk wajah Kempro manual, oil drain dia kat sini. Oh, okey, inilah dia minyak dia. Kalau minyak tak berkualiti punya, so warna dia macam ni lah. Warna dia akan, walaupun belum sampai mileage, tapi warna hitam dia memang nampak pekat. So kalau kita pakai Bolt ni, walaupun mileage dia dah lebih 7,000, dia punya warna hitam tak sehitam macam ni lah. Kita boleh tengok nanti di next service lah. Alright. Okay, kita akan sambung nanti bila kita untuk minyak gearbox pula. Okay, kita dah pun ketatkan dia punya ni, tempat keluar minyak dia kita dah ketatkan. Okay, dah ketatkan. So inilah dia minyak dia. Ni saya rasa ni dia lebih daripada 4 liter. Maknanya dia dah lebih daripada sukatan lah. Mungkin sebelum ni dia pergi bengkel yang tukar minyak pakai sedut dari atas tu. So kalau pakai sedut dari atas ni, kebiasaannya dia bukan 100% lah minyak akan turun ke bawah dan terbuang. Biasanya bila kita sedut daripada atas ni, dia akan meninggalkan paling kurang 100 ml di dalam enjin ni lah. Dalam ni dia akan tertinggal 100 ml ataupun 1,5 ml. Dan 200 ml pun boleh jadi juga kalau jenis peminang cincai lah. So itulah kelebihannya kalau kita buang minyak daripada bawah ni, sebab dia boleh buang habis. So bila kita buang habis, tengok ni banyak minyak yang kita boleh tengok. Tapi kalau kita buang daripada sedut, bila kita tertinggal 100 ml, 200 ml dalam ni, bila kita isi minyak 4 liter, lama-lama macam tu lah. Dia silap-silap boleh pergi sampai 5 liter. Ni macam ni saya rasa ni lebih kurang 5 liter lah. Sebab dia banyak sangat sampai ke atas ni. Okay. So itu je lah keburukan kalau kita tukar minyak hitam pakai sedut daripada atas sana tu. Dia ada pakai sedut punya kan, pakai mesin. Dia kadang-kadang tak habis keluar. So inilah dia akan jadi minyak lebih dalam enjin, membuatkan enjin jadi berat lah. Okay. Kita akan buat untuk minyak gearbox pula di sebelah sana. Sebelum kita tukar minyak gearbox, kita tukar sekali dia punya oil filter ni. Kita pakai dia punya pembuka lah. Ni dia punya pembuka. Kita masuk sini, lepas tu kita pakai lah dia punya batang sini tu. Okay. Oil filter yang baru kita dah ada. So kita akan cabut ini, kita gantikan yang baru lah. Okay. Okay, sekarang kita nak keluarkan minyak gearbox. Okay, ni tempat buang minyak dia. Kita tadah lah macam biasa. Okay. Saya dah longgarkan, sekarang tinggal nak cabut je. Keluarkan pelan-pelan. Pelan-pelan kita keluarkan. Okey. Minyak dia pun dah agak lama kot, sebab tu warna dia dah agak gelap. Okey. Kita tunggu sampai dia habis, lepas tu kita akan tuang minyak gearbox yang baru pula. Alright. Minyak gear kita dah keluarkan. So ini dia minyak gear dia. Okey, sekarang kita dah tutup dia punya oil drain ni, kita dah tutup. Sekarang kita kena buka sini. Kita kena buka yang ni. Kita buka. Okey. Kita akan masukkan minyak daripada sini pakai corong ni lah. Kita masukkan corong ni kat sini. Dan kita akan masukkan minyak gear ni daripada sini. Okay, kita akan tuang ke sini. Okay, bila kita dah tuang dah habis, kita tutup balik yang tempat tadi tu. Okay, siap untuk minyak gearbox. Okay, kita akan masukkan minyak daripada sini. So kita nampak lah pipe tu ke bawah. Okay, nampak pipe tu tu dia. Itu pipe dia, kita masukkan di sini. Kita akan mengalir lah. Okey, macam ni. Minyak akan turun ke bawah. Okey, kita buat macam ni sampai minyak ni habis. Right? Kita tunggu sampai minyak ni habis. Kita taruh lagi sampailah dia habis. Ini tempat masuk minyak dia, kita dah tutup balik. Okey. Sekarang kita nak pasang balik tayar dia. Lepas tu barulah kita akan buat flushing sistem radiator dia yang dah berkarat ni. Ini kita akan masukkan coolant. Okey. Sekarang kita nak masukkan tayar dia dulu. Ambil tayar dia. Okey, kita akan masukkan tayar dia dulu. Okey, kita dah masukkan tayar.
Okay, nut dia kita dah masukkan. Sekarang kita tinggal nak ketatkan saja dia punya tayar. Kita ketatkan dulu. Okey, tayar kita dah ketatkan. Sekarang kita nak buat flushing sistem radiator. Air sebelah bawah dah buang. Kita dah buang, sekarang kita dah masukkan balik dia punya penutup syarikat. Kita penuhkan balik sebelum kita buka dia punya ni lah. Kita akan buka ni untuk buang air daripada enjin keluar semua. Kalau kita buang daripada sini je mesin, tapi belah enjin kita tak tahu. So sekarang ni kita kena buka lah sekali dia punya air yang daripada enjin tu, kita flush sekali. Okay. Ada termostat. Untuk standard semua kita ada ke? Dia ada termostat. Kadang ada orang dibuang. Ni dia. Okey, tengok. Ni termostat dia, sama ada dia jam ataupun ni. Kalau termostat elok, dia takkan keluar pada sini. Dia kecuali dah panas kan, baru dia keluar pada sini. Kalau macam ni dia keluar juga, maknanya termostat jam time terbuka ataupun memang tak ada termostat langsung. Tu je. Kita dah flush, air pun dah bersih. Kita dah boleh tutup enjin. Okey, tutup enjin. Alright. Okey, kita dah tutup enjin. Air akan perlahan semula lah. Okey. Sekarang kita tutup balik, ikat balik dia punya ni. Lepas tu kita akan masuk coolant yang baru. Sekarang kita nak bersihkan ni. Dia punya air dalam tu dah jadi warna hitam dah disebabkan terlampau kotor. Tu air dia dah jadi warna hitam dan ada karat-karat lah. Itu semua datang daripada radiator dia. So nak bersihkan lah. Lepas kita dah bersihkan radiator dia, baru kita masuk coolant. Ni dia punya ni spare tank dia pun, dia punya spare tank pun tu dah ada bocor dan dalam dia dah karat banyak. Disebabkan karat dia terlampau banyak sampai jadi berat spare tank tu. Sekejap lagi kita nak try basuh. Kalau boleh basuh kita boleh pakai lah. Kalau tak boleh kita akan cari yang baru lah. Okay. Sekarang untuk kereta ni dah siap. Tinggal cuma nak masukkan coolant je. Okay, nanti lepas masuk coolant kita akan tunjuk macam mana pula cara untuk bleeding coolant. Ni coolant kita dah masukkan, spare tank pun kita dah masukkan. Sekarang kita nak bleeding, nak buang angin dia pula. Okey. Kita dah start enjin. Kita nak buang angin yang ada dalam radiator pula. Sekarang kita tambahkan lagi. Sampailah dia dah tak ada angin lagi, baru kita boleh berhenti buang macam ni. Ini pun masih kurang lagi, so kita akan tambahkan lagi lah sampailah benda ni habis. Okay. Dah setelah beberapa minit kita running engine, lepas tu tengok air ni pun dah tak berkurang, dah tak ada buih-buih yang keluar. Kita akan, barulah kita boleh tutup pakai radiator cap. Tapi untuk kes ni, owner ni kena beli radiator cap yang baru sebab radiator cap dia dah berkarat, dan lagi satu dia punya ni dah tak main dah, dia punya spring dah tak main. So kalau dia pakai juga radiator cap yang lama ni, kalau tutup, air akan tendang ke spare tank. Daripada spare tank akan buang ke bawah sampailah radiator kering. So kes ni owner belum boleh pakai lagi kereta dia selagi dia belum beli radiator cap ni. Bila dia dah beli radiator cap yang baru, pasang sini, barulah owner boleh jalan macam biasa. Okey, sekarang lampu semua dah hidup. Radiator fan, fan relay tadi kita dah tukar tu, semuanya dah okey. So ada lagi satu job yang saya akan buat, iaitu akan door handle sebelah belakang dan juga door handle sebelah depan driver. Tapi untuk video untuk kali ini kita tak akan rakam lah yang video door handle tu sebab dia akan jadi panjang. So ini pun air dah penuh, bermakna dalam dah penuh. Okay. Untuk video door handle tu kita buat lain kali lah. InsyaAllah kita akan buat lain video. Alright, semua kita dah siap buat. Minyak hitam dah tukar, minyak gearbox dah tukar, radiator dah flush. Okey, kita dah masuk coolant dalam ni. Okey, dah masuk coolant. Tinggal nak beli radiator cap ni. So sekarang kereta ni belum boleh pakai lagi sebab radiator cap belum beli. Kalau tidak, kalau tak beli radiator cap ni, membazir je lah. Kita start kereta, air keluar ikut spare tank dan dia akan buang. So nanti air dalam radiator akan kosong, kering dan overheat lah. Saya dah suruh owner beli. Lepas dah beli nanti baru owner boleh jalan. Okey, ni dah siap. Lampu tadi kita dah tukar, lampu dah tukar. Relay pun kita dah tukar 2 biji baru. Ni
radiator fan punya relay, yang ni condenser punya relay. Dah tukar dua-dua, sekarang dah okey, dah cantik. Dua-dua kipas pun dah berjalan macam biasa. Lepas tu tadi owner ada suruh tukar ni door handle lah, nampak ni handle yang original, ni door handle yang aftermarket lah. So dah siap. Okey, dah boleh tutup, dah boleh buka pasang. Sebelah sana pun tadi ada juga yang dah rosak. Tu dia. So kita dah tukar. Okey, dah boleh buka tutup macam biasa. Sebelum ni dia punya door handle ni patah. Sekarang kita dah ganti dengan OEM punya. Okey. Dah macam biasa. Sekarang ni owner dah boleh naik kereta dia tanpa ragu-ragu overheat dan tanpa masalah pintu tak boleh buka ataupun aircon panas dan sebagainya lah. Okey. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.